Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi walah. Terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti secara langsung ruang ataupun ruang bicara podcast kita bersama dengan calon N13 Simpang Jeram Dr. Mazri Yahya yang bersama-sama dengan saya di studio pada petang ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah pun sampai kepada saat-saat akhir penghujung suasana kempen PRK DUN Simpang Jeram pada hari ini dan saya sendiri sebenarnya baru saja sampai ke Simpang Jeram ini melihat suasana kempen, meninjau persiapan jentera dan sebagainya dan bersama-sama dengan calon kita yang alhamdulillah masih lagi steady nampaknya. Jadi hari ini kita cuba untuk nak berinteraksi dan melihat apakah persiapan-persiapan di saat akhir kita bagi memastikan DUN Simpang Jeram ini dapat kita tawan dalam PRK pada 9 September ini. Ya, Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. ke studio. Terima Sebenarnya kasih. Doktor calon sebagai tuan rumah, saya tetamu. Tapi tak apa, dalam ruang podcast ini saya akan bertindak sebagai pemudah acara untuk kita mendengar visi dan misi. Yang paling pentinglah visi dan misi calon yang akan dibawa ke N13 Simpang Jeram ini. Jadi kita cuba dengar sedikit apa pandangan Doktor Mazri berkenaan dengan suasana kempen setakat hari ini. Silakan Doktor. Jadi terima kasih Ustaz. Alhamdulillah YB. Maaf. Jadi alhamdulillah saya kira sepanjang kita telah berkempen lebih daripada 1 minggu ni, suasananya sangat mengujakan ya. Kita dapati penerimaan masyarakat di segenap pelosok lapisan masyarakat memberi satu reaksi yang sangat positif ya, dan ini menimbulkan ataupun menambah motivasi kita untuk terus bekerja sehingga saat-saat terakhir PRK ini insya-Allah. Dan kalau saya kata reaksi penerimaan masyarakat mungkin dalam lingkungan 70%, 80% berpihak kepada Perikatan Nasional buat masa ini. Okey, saya nampak di antara isu yang dimainkan ialah berkenaan dengan anak tempatan dan anak orang luar. Betul. Tapi untuk pengetahuan Dr. Mazri, bila saya berada di Pulai, sebab PRK diadakan serentak, di Pulai keadaannya berbeza. Calon Pakatan Harapan dari luar kawasan. Jadi tak timbul pula soal anak tempatan di sana. Sedangkan calon daripada Perikatan Nasional ialah anak tempatan. Jadi bagi Dr. Mazri sendiri, setakat manakah sebenarnya isu ini cuba nak dimainkan oleh sebelah sana dan bagaimana nak hadapi isu seperti ini? Okey. Sebenarnya kenapa isu anak tempatan ini dimainkan? Saya kira bagi pihak lawan dia tidak ada isu apa-apa untuk dibawa yang boleh diketengahkan kepada masyarakat melainkan isu anak tempatan. Okey. Tak ada isu lain ya. Kalau kita nak kata isu credibility ataupun isu integrity ataupun isu akhlak ke, tidak ada, tak wujud ya. Jadi isu satu-satunya isu yang boleh mereka bawa ialah isu anak tempatan. Tapi mereka lupa kalau kita lihat ahli parlimen di Bakri ni bukan anak tempatan, ataupun ahli parlimen di Tambun bukan anak tempatan. Ya, betul. Ataupun kita kata ahli di mana-mana sahaja tidak ada isu anak tempatan ya, sebab kita lebih-lebih lagi macam kita sekarang ni di Johor dan saya ialah anak Johor Jati. Ya, betul. Berbanding kalau kita kata Tambun, dia bukan anak Perak sejati. Cuma pakai contoh lah. Jadi ia bukannya isu besar. Ya, dan malah kepada pengundi-pengundi di Simpang Jeram ni, daripada Johor Bahru ke Simpang Jeram ni tak jauh, lebih kurang dalam 2 jam saja ya. Dan kami bekerja institusi wakil rakyat sebagai contoh, bukan institusi milik pribadi. Institusi wakil rakyat merupakan institusi parti dan pakatan. Maksudnya kami daripada PAS ataupun Perikatan Nasional, kita semua akan bekerja sebagai satu pasukan yang kuat bagi membantu rakyat. Ini kekuatan kita yang tidak ada pada parti lawan ya. Kalau kita tengok dari segi jentera, Pakatan Harapan ni tidak punya jentera langsung untuk membantu rakyat. Kalau dia seorang-seorang sajalah. Tapi bagi kami punya jentera yang sungguh ampuh dan kuat, dan mereka semua berkhidmat lillahi ta'ala, kerana Allah.
Jadi ini memberikan satu kekuatan kepada kita sebenarnya, walaupun kita kata bukan isu anak tempatan, tapi memberikan impak yang baik kepada penduduk di Simpang Jeram, insya-Allah. Ya, doktor, saya sendiri pandangan kalau kita timbulkan isu anak tempatan ke tidak anak tempatan, ia sebenarnya sebagai satu penghinaan, kalau saya boleh gunakan perkataan tersebut secara tidak langsung kepada Allahyarham Datuk Salihuddin Ayub, kerana Betul, beliau dulu merupakan ahli Parlimen Kubang Krian. betul. Kami di Kelantan menerima kehadiran almarhum pada masa itu yang bertanding di tiket PAS di Kubang Krian selama 2 penggal. Betul. 10 tahun di sana, tak timbul soalan anak tempatan atau tidak. Betul. Dan sudah tentu bila beliau bertanding di dua kawasan, pertama di Parlimen Pulai dan kemudian di Siti Panjram, yang kedua-duanya ini lokalitinya sangat berjauhan. Tentu tak timbul lagi isu anak tempatan Betul, dalam betul. dalam suasana. Jadi Betul. saya fikir ia satu alasan yang direka-reka sebenarnya. Tetapi ia dimainkan, doktor. Dalam Betul. TikTok dan Nah, sebagainya ia ya. dimainkan. Tapi saya lihat dari segi penerimaan masyarakat, dia tak ada isu pun. Kalau saya pergi ke lapangan sepanjang kita berkempen, isu anak tempatan ni cuma mungkin akan memberi kesan dalam 5% sahaja ataupun lebih kurang daripada itu di kalangan pengundi-pengundi kita. Dan sepanjang yang kita tengok, semua lapisan masyarakat tidak memainkan isu ni dengan dan mereka tidak fokus kepada isu tersebut. Ya. Ya, ya, alhamdulillah. Jadi satu lagi yang kita nak cuba highlightkan ialah dalam situasi pertandingan di dalam DUN Johor ini sendiri. Yap. Sebenarnya, doktor, betul atau tidak kesimpulan yang saya nak buat, pertandingan di DUN Simpang Jeram ini adalah pembangkang sama pembangkang. Sebab yang akan menang sebagai adun di Simpang Jeram ini tetap akan jadi pembangkang di Betul. Dewan Undangan Negeri. Kerana saya dimaklumkan sampai ke hari ini Kerajaan Negeri Johor tidak memasukkan adun-adun PH ke dalam blok kerajaan. Ya, cuba doktor ulas sikit. Betul. Ini satu lagi pendapat yang kita rasa benar bahawa walaupun kerajaan Barisan Nasional ini bersama dengan Pakatan Harapan di peringkat pusat ya, tetapi di Johor dia cuma pada nama, retorik nama, tapi pada pengamalannya Pakatan Harapan belum lagi menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri. Tidak ada lantikan akar umbi dalam semua jawatan-jawatan penting yang melibatkan masyarakat dan semuanya dimonopoli oleh Barisan Nasional. Dan yang menariknya di Simpang Jeram, kalau kita lihat daripada 2004, pada ketika itu Dr. Sheikh Ibrahim ialah wakil rakyat. Dia daripada Pembangkang. Kemudian 2008 juga daripada Pembangkang. Kemudian 2014 pada ketika itu Datuk Seri Salihuddin juga di kalangan Pembangkang. 2018 juga dalam keadaan Pembangkang. Dan kita percaya pada kali ini juga insya-Allah suara Pembangkang yang genuine lah, yang betul-betul. Ya, betul-betul Pembangkang. Bukannya separa Pembangkang yang duduk di atas pagar tak tahu ke mana. Nak kata Pembangkang bukan, nak kata kerajaan Nak bangkang Pembangkang. pun malu-malu. Betul. Jadi dia nak cakap lebih-lebih tak boleh. Dia nak bagi pendapat lebih-lebih tak boleh sebab mereka tak tahu posisi mana mereka duduk. Ya, Jadi sebab itu kita perlukan satu pembangkang yang mempunyai suara yang ikhlas dari diri mereka Ya, di atas pembangunan kerajaan negeri. Bukan kita nak kritik membabi buta. Tidak. Prinsip saya ialah kita akan bagi satu pandangan yang konstruktif untuk kebaikan masyarakat, dan mungkin bukan sahaja masyarakat di Simpang Jeram tetapi masyarakat Johor secara umumnya. Ya, Jadi ini saya punya cita-cita lah, dan pada masa yang sama saya mempunyai satu cita-cita iaitu bagaimana nak menyatu padukan orang-orang Islam, Melayu Islam ini duduk dalam satu pakatan yang boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat Melayu Islam dan secara tak langsung memberi kebaikan kepada yang bukan Islam. Betapa baiknya Islam ini sehingga mereka boleh menerima bahawa Islam merupakan satu cara hidup yang sebenarnya memberikan kebaikan kepada semua. Ya, Masya Allah. Saya dengar doktor punya visi misi itu sangat begitu tinggi dan nilainya kalau diterjemahkan kepada agenda pentadbiran. Saya rasa itu satu pilihan yang baik. Sebab itu saya, kalau boleh saya nak minta respon doktor bila pemimpin UMNO di Pulai, Datuk Nur Jazlan menyebut bahawa Islam yang dibawa oleh PAS ini akan membawa kepada kemunduran, akan membawa kepada ketidakstabilan. Sedangkan kami di Kelantan, non-Muslim dapat hidup dengan baik dan tidak ada pun bila disebut bahawa Islam dibawa oleh PAS ni ala Taliban, ala Iran. Sedangkan di sana di Kelantan ada sitting Buddha, ada standing Buddha, ada sleeping Buddha.
Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini dalam usaha untuk menarik rakan-rakan kita daripada ahli-ahli UMNO. Kawan-kawan kita ramai ahli UMNO saya Betul? tahu, dan mereka saya yakin mereka boleh memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Tetapi dakwah ataupun dakwaan yang disebarkan ini bagaimana kita nak atasi? Okey. Menarik pertanyaan tu, yang berhormat Ustaz Fadi Syari. Saya salah satu buku yang saya baca. Buku ni menarik. Kalau berpeluang untuk semua orang membaca, bagus ya. Tajuk dia A World Without Islam. A World Without Islam, Ha, yes. dunia tanpa Islam yang dikarang oleh Graham E. Fuller, seorang vice chairman daripada CIA. Dalam buku dia, dia cuba membawa naratif bagaimana dunia barat meletakkan Islam di posisi orang salah. Okey. Islam lah menyebabkan berlakunya ekstremisme Islam. Islam lah yang menyebabkan teroris ya yang berlaku di Asia Barat. Dan apabila dia membincangkan secara detail, secara terperinci masalah di Asia Barat terutamanya ataupun di Timur Tengah tu, secara umumnya pergolakan yang berlaku di Timur Tengah secara khusus telah berlaku sebelum daripada Islam. Ya. Daripada zaman Yunani dan Parsi, kemudian zaman Rom Byzantium melawan Parsi, dan kemudian Islam, dan sekarang Islam lawan dunia barat. Ya. Jadi apa yang Nur Jazlan cakap tu samalah apa yang didakwa oleh kebanyakan pemikir-pemikir barat yang menentang Islam. Hanya menyambung lidah mereka Betul. sahaja. Mereka cuba membawa dan meletakkan naratif Islam adalah di posisi orang salah. Ya. Dan mereka tidak pun bertujuan untuk memberi gambaran yang baik kepada Islam. Dan mereka gambarkan bahawa Islam itu mundur, terutamanya di Kelantan. Ya. Tetapi mereka tak ceritakan kenapa berlaku kemunduran tersebut. Ya, betul. Sebab yang melakukan kemunduran tu ialah mereka sendiri. Ya, Dalam keadaan mereka mendiskriminasikan pembangunan orang Melayu Islam juga. Ya, Kerajaan Melayu Islam juga. Mereka diskriminasikan. Kalau buat contoh, kalau buat lebuh raya cukup sampai Terengganu, Ya, tak masuk dalam dalam Pasir Putih, tak ada. Ya, Sampai ke Besut, Jertih, kemudian tak masuk ke Pasir Putih. Siapa buat ni? Mereka. Padahal lebuh raya itu betul-betul di bawah tanggungjawab kerajaan federal. Jadi ini dikatakan diskriminasi yang akan merosakkan keseluruhan bangsa Melayu Islam. Jadi kita nak pecahkan apa kita kata stereotip yang Ya. dibawa Nur Jazlan Mental itu, block, ya. mental block, dan bila digambarkan dalam PAS semua pak lebay. Betul. Jadi kita cuba pisahkan, kita cuba break, patahkan dengan kita mengemukakan profesional dalam PAS. Ya. Mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih produktif dan pemikiran yang lebih progresif untuk kebaikan Melayu Islam. Dan dalam PAS dan Perikatan Nasional tidak ada sedikit pun kepentingan. Kita buat ni kerana untuk masyarakat Melayu Islam. Ini saja yang kita boleh kata. Dan kita akan buktikan bukan sekadar retorik. Ya, betul. Kita akan buktikan dalam tindakan yang akan kita buat, insya-Allah. Ya. Jadi ini yang kita boleh katalah. Dan saya berkait rapat dengan doktor sendiri dengan kerja yang sudah cukup selesa di hospital swasta sebagai seorang pakar bedah. Saya fikir ini sebagai satu pengorbanan lah yang cukup besar dilakukan oleh doktor sendiri untuk bertanding di medan politik, membuktikan bahawa PAS ini sebenarnya tidak ketandusan calon-calon yang profesional. Sebenarnya ramai lagi doktor sebenarnya di dalam PAS yang boleh kita tampilkan untuk berada di mainstream politik ini. Okay. Ya, Itu saya setujulah. Contohnya dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan kami mempunyai persatuan ataupun kita kata kita tahu siapa yang duduk di dalam PAS ya terutamanya. Dan kita mempunyai lebih daripada hampir 1,000 orang pakar yang duduk dalam PAS ya. Jadi ini merupakan satu kebaikan lah. Maksudnya kita bila-bila masa saja kita boleh bergerak aktif bergantung kepada keperluan parti untuk kebaikan parti, insya-Allah. Alhamdulillah. Satu pengisian dan saya fikir satu penyampaian yang cukup baik daripada calon kita di Sipan Jeram ini. Amat rugilah saya fikir kalau pengundi-pengundi Sipan Jeram tidak memilih Dr. Mazri untuk mewakili suara kita di
Simpan Jeram. Dan saya fikir bercakap tentang Datuk Nur Jazlan tadi yang lebih memalukan lah kalau saya fikir apabila Datuk Nur Jazlan meminta supaya DAP menggugurkan agenda Malaysia dan negara sekular. Betul. Ditempelak sendiri oleh presidennya sendiri. Betul. Bahawa itu pandangan peribadi. Dan Eksekutif Agung DAP Anthony Loke kata tak perlu untuk gugurkan agenda tersebut. Ini suatu tempelekan yang saya fikir satu herdikan lah yang cukup kuat menjelang PRK Pulai. Betul. Jadi saya fikir ini petunjuk yang cukup kuat lah kepada ahli-ahli UMNO, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada UMNO di Pulai, di Simpan Jeram khususnya, kerana berkongsi sentimen yang sama untuk memilih kita di Perikatan Nasional. Ya, betul Ustaz. Saya nak sentuh satu perkara. Di dalam Perlembagaan Malaysia diletakkan bahawa agama rasmi negara adalah agama Islam. Islam sebagai agama persekutuan. Ya, Islam sebagai agama persekutuan. Ya. Ini memberikan satu implikasi yang cukup besar yang memisahkan di antara sekular, true sekular dengan bukan sekular. Apabila DAP memperjuangkan, meneruskan perjuangan sekularisme ni, jadi apa yang dia nak buat ialah nak memisahkan Islam sebagai agama persekutuan ni. Kalau kita lihat di mana-mana bahagian dunia, di mana-mana bahagian dunia, tidak ada satu pun negara sekular yang boleh mengaku Islam sebagai agama persekutuan. Tak ada. Ataupun dia letaklah agenda agama. Tak boleh. Sebab dalam sekular, agama kena pisah daripada pentadbiran. Itu asas kepada sekular. Jadi bila dia kata dia tak boleh tinggalkan perjuangan sekular atau mereka meneruskan perjuangan sekular, bermaksud mereka nak keluarkan Islam dalam roh perlembagaan keluar daripada perlembagaan. Implikasi dia apa? Implikasi dia semua peruntukan-peruntukan yang berhubung dengan aktiviti keagamaan Islam, agama Islam, peruntukan-peruntukan kepada perkembangan pendidikan Islam akan terjejas. Jadi sebab itu kita kata agenda ini tidak sesuai di negara ini. Jadi menariknya Doktor, kalau saya Google ni, dan saya telah bercakap tentang ini dalam parlimen sebenarnya. Pada 10 Julai 2023, kata PMX, sekularisme sepenuhnya tidak diterima di Malaysia. 9 Julai 2023 dalam berita harian juga disebut kerajaan tolak fahaman sekular asingkan agama dalam pentadbiran. 6 Januari 2023 LGBT sekular komunis tidak mungkin diiktiraf dalam kerajaan paduan, kata PM. Tapi di dalam masa yang sama, DAP sebagai salah satu parti di dalam kerajaan yang disebut kerajaan paduan ini tidak menggugurkan perjuangan sekular itu sendiri. Apa kesan kontradik ini? Sangat kontradik. Jadi kita nak kata kita sokong kenyataan Nur Jazlan. Betul. Kita sokong supaya DAP nyatakan atau menarik balik perjuangan sekular dan menarik perjuangan Malaysia itu. Tapi sama ada kerajaan Pakatan Harapan mempunyai kita kata political will untuk menarik, atau semua yang dikatakan itu adalah retorik politik saja. Dan ini saya memang sabang kali saya kata hipokrit politik yang paling besar dalam abad ini ialah pada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Ya, betul. Ya, satu menarik sekali perkongsian yang disebut oleh Doktor tadi. Baik, kita diberi masa setengah jam 30 minit. Saya fikir cuma terakhir sekali Doktor sebagai seorang pengamal perubatan. Semalam Yang Berhormat Perdana Menteri mengisytiharkan pengumuman peruntukan 500 juta ringgit untuk pembesaran hospital saya tak ingat nama. Sultan Aminah. Sultan Aminah. Jadi untuk rekod Yang Berhormat untuk rekod Doktor, hospital di Kuala Krai di Kelantan yang juga bertaraf dikatakan bertaraf antarabangsa dibina dengan kos lebih kurang 300 juta ringgit Malaysia. Hospital Pendang lebih kurang dalam 270 something ringgit Malaysia dibina. Jadi apabila diperuntukkan 500 juta ringgit Malaysia pada waktu kempen pilihan raya ini, yang mana sebelum ini disebut bahawa PM sendiri menyebut tidak ada pengisytiharan projek menjelang pilihan raya. Jadi apa pandangan warga perubatan sendiri? Okey, satu dia ada beberapa isu di sini. Isu pertama ialah pengisytiharan projek ketika kempen. Yang benda ni yang mereka bawa selama 20 tahun mereka menentang UMNO Barisan Nasional. 20 tahun. Benda ni lah yang dia bawa, perisytiharan projek semasa pilihan raya. Tapi akhirnya mereka lakukan.
Dan ini bukan kali pertama, banyak benda yang lain tentang kita kata kebebasan akhbar, kebebasan internet, kebebasan untuk bersuara. Mereka perjuangkan, tapi bila mereka berkuasa dia tidak lakukan. Jadi ini satu Betul. isu. Jadi isu dia ialah apa yang mereka kata seperti mana saya kata tadi, hypocrite politik. Ya. Isu yang kedua ialah isu tentang Hospital Sultanah Aminah. Hospital Sultanah Aminah sejarah-sejarahnya merupakan sebuah hospital rujukan paling besar di negeri Johor. Dan Hospital Sultanah Aminah juga merupakan hospital yang terbusy, kita kata, di antara yang sibuk selepas Hospital Kuala Lumpur. Memang sibuk. Dan bangunan Hospital Sultanah Aminah itu telah berusia lebih daripada 100 tahun. Ya. Memang dia punya kedudukan hospital yang unik, menyebabkan hospital ni mempunyai nostalgianya yang tersendiri. Dan yang ketiga, telah berlaku beberapa siri kita kata accident yang kepada Hospital Sultanah Aminah, iaitu kebakaran kalau kita Ya. masih ingat di Hospital Sultanah Aminah, masalah parking di Hospital Sultanah Aminah. Jadi apabila PMX membuat kenyataan untuk beri 500 juta, mereka telah cuba minta ni sejak daripada dulu lagi. Baru Ya. kali ini dah dapat. Itu pun semasa pilihan raya. Jadi di antara kebaikan pilihan raya ni, kemudahan untuk bagi Dapatkan peruntukan. Jadi kita galakkanlah kalau nak buat beberapa siri pilihan raya kecil lagi bagus selepas daripada ni. Ya, ya, Itu lagi baik kebaikan dia untuk rakyat juga. Ya. Tak kira lah walaupun PMX umumkan lewat, walaupun kita kata mereka ni memang hipokrit, tapi dia memberi kebaikan kepada rakyat. Jadi kita dukung untuk peristiharan tersebut, tapi kita tidak dukung apa yang mereka perjuangkan. Iya, betul. Jadi kalau bercakap tentang peruntukan, kita sokong, tidak ada masalah. Betul. Kita tidak menentang peruntukan untuk rakyat. Cuma sudah tentu dalam musim kempen pilihan raya ini, saya fikir rakyat telah mendapat Ya, membaca apa niat di sebaliknya. Whatever, apa you untuk kebaikan rakyat, insya-Allah kita terima. Ya, okey. Alhamdulillah. Terakhir sekali, Okey. Doktor, saya rasa orang sebab ini isu yang berlaku pada hari ini ialah Yap. ketika Presiden UMNO dia lepas tanpa dia bebas dalam isu 47 kes perbicaraan kes Mahkamah 47 kes. Yap. Jadi pagi ini dilepaskan tanpa dibebaskan. Sedangkan kita tahu bahawa ia berbeza dengan yang melibatkan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilepaskan oleh mahkamah akibat daripada kecacatan pertuduhan. Jadi hari ini yang dilepas dibebas ini kerana tindakan pendakwa raya memohon untuk menghentikan prosiding ketika prima facie telah pun dibuktikan. Yang lebih teruk daripada melepaskan kes terowong kawan kita daripada Pulau Pinang 4 tahun lepas. Okey. Jadi pandangan doktor lah, apakah nampaknya kesan kes ini terhadap imej kerajaan yang ada pada hari ini. Okey. Apabila satu perbicaraan telah dilakukan dan prosiding mahkamah telah pun dibuat, ya, maksudnya kerajaan telah memperuntukkan satu peruntukan yang besar dalam menyediakan kes. Ya. Sekiranya kes ni dilepaskan, kerajaan telah mensia-siakan sejumlah kewangan yang besar, tenaga kerja yang telah digunakan oleh penjawat-penjawat awam khusus untuk membawa kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi apabila dia dilepaskan begitu sahaja, ia menunjukkan bahawa kerajaan ini daripada awal tidak serius di dalam menghukum ataupun memperjuangkan rasuah tu sendiri. Jadi imej tak ada rasuah tu hipokrit. Ya. Sangat berkebetulan dengan ketua pendakwa raya pun Ditukar, ganti betul. dan peguam negara pun diisytiharkan pada orang yang baru. Sangat berkebetulan. Ini semua hipokrit. Jadi kalau anda mendukung PMX sebagai Perdana Menteri dan anda telah bersama dengan perjuangan mereka 20 tahun, perjuangan anda 20 tahun itu adalah perjuangan yang sia-sia. Ya, betul. Semua reformasi yang disebut oleh PMX sebelum menjadi Perdana Menteri ialah reformasi yang sia-sia. Tidak ada satu pun yang kita kata betul-betul yang beliau nak laksanakan. Impak dia atau implikasi kesan daripada kes Zahid Hamidi ditarik balik walaupun tidak dilepaskan oleh mahkamah ialah dia akan memberikan satu implikasi kepada kita bahawa rasuah bukan menjadi agenda utama kerajaan ini, ya.
integrity bukan menjadi agenda utama kerajaan ini, ya. Good governance bukan menjadi agenda utama kerajaan ini. Ya, betul. Dan untuk PRK di Simpang Jeram dan di Pulai, kita menjangkakan ia akan memberikan image ataupun kesan yang positif kepada Perikatan Nasional. Ya. Bahawa kalau kita lihat, orang yang paling terkedepan menentang rasuah ketika 1MDB itu, ya, dan kemudian dibuang daripada UMNO, dihukum oleh UMNO kerana kes 1MDB itu, ialah Tan Sri Mahyudin sendiri. Ya. Jadi kita juga tidak berkompromi dari sudut itu, di mana kita tidak melantik mana-mana pihak untuk memegang jawatan terutama dalam negara kalau mereka terpalit dengan kes-kes mahkamah. Ya. Dan pada masa yang sama, kita tidak mengganggu urusan kehakiman sehingga ianya habis tempoh. Ya. Jadi menunjukkan kalau anda hendak mendukung mana-mana parti yang memperjuangkan rasuah dan good governance atau integriti dalam pentadbiran, pada hari ini ia adalah milik Perikatan Nasional. Ya, betul. Jadi kita minta rakyat di Simpang Jeram tunjukkan referendum. Hantar isyarat yang jelas, signal kepada Putrajaya bahawa anda tidak suka dengan situasi seperti ini. Saya yakin bahawa pengundi-pengundi kawan-kawan kita non-Muslim pun, yang non-Malay pun, mereka nak kepada kerajaan yang ada good governance. Yep. Memilih Pakatan Harapan tidak akan membawa apa-apa impact kepada perjuangan rakyat di Dun Johor dan di seluruh Malaysia. Memilih calon Perikatan Nasional memberikan suaranya lebih kepada pembangkang di Dun Johor, insya-Allah. InsyaAllah. Apa-apa lagi yang Doktor nak sampaikan? Silakan. Cuma bagi Minit-minit terakhir. khusus kepada pengundi di Simpang Jeram, pengundian ataupun pilihan raya kecil kali ini, ada setengah pihak merasakan tidak begitu penting kerana ianya tidak merubah kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, tidak merubah kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi sebenarnya di dalam Johor kita tidak ada pembangkang yang jelas pembangkang, ya. Kita nak kata Pakatan Harapan, sebab di dalam Johor ni Barisan Nasional tidak bergabung dengan Pakatan Harapan di dalam perjalanan kerajaan negeri. Walaupun retorik PHBN di seluruh negara, PH bersama dengan Barisan Nasional di dalam mengurus negara. Tetapi di Johor tidak. Pakatan Harapan tetap dikonsider sebagai pembangkang yang tidak tahu di mana kedudukan dia. Dan kerajaan adalah dikuasai oleh Barisan Nasional. Jadi pembangkang yang seperti ini ialah pembangkang yang tidak efektif. Sebab dia tidak boleh pergi ekstrim ataupun dia tidak boleh menyatakan yang sepatutnya dia kata kerana nak menjaga hati pakatan yang dia bersama. Dan dia tidak boleh memuji secara efektif yang sepatutnya mereka lakukan kerana kedudukannya di atas pagar, ya. Tapi kita memerlukan suara pengimbang yang betul-betul serius di dalam memberi satu idea yang konstruktif bagi kebaikan rakyat negeri ini, terutamanya rakyat Simpang Jeram. Justru saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pengundi di Simpang Jeram untuk beramai-ramai keluar mengundi pada 9 hari bulan September 2023. Dan jangan lupa untuk mengundi calon nombor 1, Dr. Mazri Yahya, PRK Simpang Jeram N13. Selamat mengundi. Okey, Alhamdulillah. Pesanan akhir daripada calon kita. Jadi, insyaAllah selesai ruang podcast kita pada petang ini. Satu pengkos yang cukup menarik daripada calon kita dan insyaAllah kita akan bertemu pada siri-siri yang akan datang. Terima kasih kepada semua para pendengar yang menonton secara live dan insyaAllah sampaikan mesej ini kepada seluruh rakyat Malaysia dan yang paling penting kepada pengundi-pengundi di N13 Simpang Jeram. Undi anda ialah untuk Dr. Mazri Yahya. Selamat mengundi. InsyaAllah kemenangan bagi Perikatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.